Hello, Assalamualaikum everyone. Hi. Okay, how are you? I hope everyone is healthy. Okay, so today we are going to be learning something from our textbook. So I hope everyone has a textbook on. Okay, so before I start, okay, so make sure everyone has their textbook. Okay, so we are going to be looking at page 4. Page 4. Okay, now let me share my slide. Okay. Okay, so today we are going to be looking at grammar present simple tense. Okay, so we have learned this before in our previous class. So today we are going to be doing some sort of ulang kaji. We're going to be revising this topic, present simple. So please look at page 4. Okay, so in your textbook, you will see these notes, nota yang disediakan dalam textbook kamu. Okay, what I want you to do first, okay, look at the notes dekat atas ni and make sure kamu salin nota yang ada dalam slide ni, yang ini dan juga yang ini dekat dalam buku latihan kamu. Okay, so let's look at the topic, present simple. Okay, sebelum ni kita pernah cakap dah, present simple adalah merujuk pada benda yang sedang berlaku. Present is sedang. Okay, kalau past adalah benda yang lepas. Okay, so present adalah benda yang sedang berlaku. Okay, so kat sini kita akan belajar affirmative and negative. So apa benda ni? Nanti kita akan terangkan. Okay, dia kata dekat sini, present simple is used to express general truths, facts and habitual action. So maksudnya dia kata kita guna present simple ni apabila kamu nak menerangkan benda yang apa pengetahuan kamu nak terangkan fakta ataupun kamu menerangkan tindakan yang kamu selalu buat yang secara habit, maksudnya dah jadi apa tabiat kamu. And then dia kata present simple can be used in affirmative and negative forms. So apa affirmative and negative forms ni? So saya nak kamu tengok dekat sini. So affirmative adalah contohnya bila kamu memberitahu apa yang kamu buat. Macam kita cakap habitual actions kat sini kan. So kamu kata I drink, kamu minum. And then you can say we drink, they drink, he drink. So ini adalah benda yang kamu buat. Negatif pula bila kamu nak memberitahu benda yang kamu tak buat. So benda yang opposite. So contoh I don't drink. He doesn't drink. So ini adalah benda yang negatif. Maksudnya kamu tak buat. Okay. So sekarang kita tengok dekat bahagian tepi ni yang kita pernah belajar dalam kelas. Okay. Dekat hujung ni, kat sini adalah pronouns. Atau dalam BM kita panggil kata ganti nama diri. So kita ada I untuk saya, he, she, it. He adalah untuk lelaki. She untuk perempuan. It adalah untuk benda yang bukan manusia. So ketiga-tiga ini yang dekat bahagian he, she, it ni melambangkan benda yang ada satu sahaja. Kalau you, we, they adalah untuk benda yang lebih dari satu. Okay, so you adalah kamu. We adalah kami. They adalah mereka. Okay. So dekat sini, saya letak dekat sini adalah verb ataupun kata kerja. Kata kerja adalah benda yang melibatkan tindakan. Saya tulis dekat sini, action. Benda yang ada tindakan. So contoh like. Like adalah suka. Itu adalah satu tindakan. Macam dekat sini pula dia bagi contoh drink. So drink juga adalah satu tindakan. Okay, apa lagi contoh lain? Contohnya kamu boleh cakap read. Tindakan, kamu membaca. Atau kamu boleh cakap play, kamu main. So itu adalah tindakan. So ini semua adalah verb. Okay. Kalau kamu tengok dekat sini, untuk pronoun he, she, it, tiga pronoun ni, verb tu akan ditambah s. Okay, manakala pronoun untuk I, you, we, they tak ada s. Okay. Dekat sini pula kita tengok affirmative dengan negative forms. So contoh ini negative form dia kalau kamu cakap do not. Kalau untuk pronouns I, you, we, they, do not tak ada s. Tapi kalau he, she, it, dia akan bertukar jadi does. Okay, dia ada es. Okay. So dekat sini kita tengok.
Okay, kalau kamu tengok dalam contoh yang dia bagi dekat sini kan, dia tulis don't. Tapi saya dekat sini saya tulis do not. Okay. Kalau kamu nak tahu, do not adalah kamu boleh pendekkan jadi don't. So, kamu akan buang dekat sini. Lepas tu dia jadi D-O-N. Kamu tambah apostrophe T. Don't. Kalau does not, kamu boleh pendekkan jadi does it. So, kamu buang O dekat sini, kamu buang dah. Kalau did not, kamu boleh pendekkan jadi didn't. So, do not dan juga don't adalah benda yang sama. Sama maksud ya. Okay. Sekarang kita cuba tengok contoh ayat pula. So, contoh kita cakap, kita tengok pronoun I. So, kalau kita guna pronoun I, contoh saya kata I drink coffee. So, ini adalah ayat affirmative. So, maksudnya saya tengah bagi tahu benda yang betul. Benda tindakan yang saya selalu buat, I drink coffee. Kalau saya cakap negatif, saya akan tulis I don't drink coffee. So, saya cakap saya tak minum kopi. Okay, so I don't drink. Okay, kalau kita guna pronoun he, she, it. Contohnya, saya akan tulis he drinks coffee. Okay, so kalau untuk he ada S. Okay, he ni kamu boleh tukar juga kepada nama orang. So, nama lelaki. So, contoh saya boleh cakap Ali. Kalau saya nak tukar jadi negatif, don't. Kalau untuk Ali, kita akan tulis does. Okay. Does not drink coffee. Okay. Kamu tengok sekarang. So, ini adalah pronoun. He, Ali adalah lelaki, satu orang. So, bila kamu guna pronoun he atau untuk yang menyebabkan satu orang, kamu mesti tambah S. So, tambah S dekat verb. Contoh yang dekat sini. Dekat sini kena tambah ES. Okay? Lepas tu kalau kita nak pendekkan, kita nak guna macam short form yang kita tengok dekat sini kan. So, kita akan tulis contoh you like tea contoh. Okay, so kamu kata kamu suka tea. Okay, kalau kita nak jadikan negatif, kita akan cakap you do not like tea. Tapi bila kita nak pendekkan, kita akan tulis you don't like tea. Okay, so ini adalah contoh-contohnya. So do not, kita boleh pendekkan jadi don't. So kalau macam kamu tengok pronoun you, kita tengok dekat sini, you tak ada S. Kat sini pun do tak ada S. Sebab itulah dekat sini tak ada S dan dekat sini pun tak ada S. Okay. So sekarang saya nak kamu tengok pula latihan A dan B dalam muka surat 4. Tapi saya nak kamu pause dan cuba jawab dulu sebelum kita continue. Saya akan bincangkan jawapan dia dalam muka surat, dalam slide yang seterusnya. So kamu ambil masa, kamu pause dulu video ni dan kamu cuba jawab. Okay, bila kamu dah siap, barulah kamu sambung semula. Okay. So sekarang saya akan discuss, kita akan bincangkan jawapan untuk dalam latihan ni. Okay. So, kita tengok dekat sini. Contoh, soalan yang pertama. So, aktiviti A, soalan yang pertama. Dia kata, Liang Zheng, tempat kosong, speak Cantonese at home. So, ini adalah verb dia. Ini adalah kata kerja dia. So, Liang Zheng ni adalah seorang. So, mungkin lelaki. So, seorang, kamu akan tengok dekat bahagian sini. Ini adalah untuk satu orang. So, Liang Zheng contoh dekat sini. So, bila kamu tengok kata kerja dia, mesti ada S. Okay, so bila kamu jawab, kamu mesti tulis Liang Zheng speak. Mesti ada S. Sebab Liang Zheng adalah satu orang. So, dia speak Cantonese at home. Soalan yang kedua pula, dia kata they. They adalah mereka. So, they ada dekat sini. So, senang untuk kamu cari. So, they, kalau kamu tengok, dia punya kata kerja dekat sini, tak ada S. So, kamu akan ambil kata kerja yang ada dalam bracket ni, they celebrate. So, yang ini tak ada S. Christmas in December. Kalau soalan yang nombor 3, dia kata she.
Kata kerja dia adalah where. So she, kamu tengok dekat sini ada she, satu orang. Kata kerja mesti ada S. Okay. So kamu akan tulis balik kata kerja verb yang dia bagi. Wear tambah S. Wears her baju kebaya for the ceremony. So dia ni. Dia pakai baju kebaya. So we. Yang seterusnya we, the verb is prepare. Kamu cari we dekat mana? We dekat sini. So kata kerja untuk we tak ada S. So, kamu salin semula verb yang dia bagi. Prepare tak ada S. A lot of food for this coming festival. Soalan yang kelima. The tourist, tepat kosong, want. Okay. So tourist ni kita dah agak-agak dia akan masuk dekat bahagian pronoun yang mana. Kalau kamu tengok tourist ni, dia ada S. Kalau kita tahu tourist yang ada S, kata nama noun yang ada S adalah plural. Maksudnya banyak. Kalau tourist tak ada S, maksudnya adalah satu orang. Kalau tourist yang ada S, maksudnya ramai. So, bila lebih daripada satu orang, akan masuk dalam kategori yang ini. Lebih dari satu. Okay. So, bila lebih dari satu, kata kerja mesti tak ada S. Okay, so kamu tengok kata kerja dia dekat sini, the verb is want. So, kamu salin semula verb dia. Want, jangan letak S. Okay, so the tourist maksudnya adalah pelancong. So, para pelancong want to learn more about the Baba and Nyonya culture in Melaka. Saudara nak belajar mengenai budaya Baba dan Nyonya di Melaka. Okay, so ini jawapan untuk aktiviti A. So sekarang kita tengok pula aktiviti B. Okay, aktiviti B dia kata fill in the blanks with the words given below. So kamu kena isi tempat kosong dengan perkataan yang diberi di bawah. Okay, so kamu ada dua perkataan, doesn't dan juga don't. Okay, so first kita tengok he. Soalan yang pertama dia kata he blank wear his dhoti often. So dhoti adalah yang ini. Pakaian untuk kaum India. So he blank wear. So kita akan pilih doesn't ataupun don't. So kamu tengok dekat sini. Kalau he, kita guna does not. So does not sama juga dengan does it. Sorry. Ejaan saya tak betul. Okay. Does. Okay. Bermaksud yang sama. So kalau he, kita kena guna does it. Yang ini. Kamu tulis jawapan kamu dekat sini. Does it. Okay. Soalan yang nombor 2. Raju. Raju adalah seorang lelaki. Dan dia adalah satu orang. So bila lelaki dan dia satu orang, kita akan tengok dekat sini. Satu orang kan. So kata kerja mesti ada, dia punya negative form adalah does not. So Raju, kita guna doesn't speak Tamil at home. Okay. Yang ketiga dia cakap I. Sorry, ya. Okay, I. Kamu tengok pronoun yang ini. I. Kamu tengok negative form dia adalah do not. So, kamu tulis dekat sini. Do not. Okay, sorry. Tapi kat sini kata don't kan? Okay, so kamu kena ambil yang ditulis di sini dalam bentuk short form. Kamu tulis don't play any traditional games. So I don't. So kalau I, kamu guna don't. Dan yang akhir sekali adalah we. So we, kamu tengok dekat sini, pronoun dia we. Dan dia punya negative form adalah do not. So do not sama juga dengan don't. Sorry. Okay. So kamu bercakap we don't eat ketupat and rendang every day. Okay. So ini adalah jawapan dia. Saya nak kamu semak jawapan kamu. Yang mana salah kamu tolong betulkan. Okay. Dan sebelum kita akhiri kelas kita hari ini. Okay. Saya nak ingatkan kamu untuk jawab quiz untuk present simple tense dekat dalam word wall yang saya buat dekat sini. So nanti link ni saya akan post dalam group. So nanti kamu tolong jawab dan hantar screenshot pada saya. Screenshot markah kamu. Okay. Sampai di sini saja kelas kita hari ini. Kalau ada sebarang soalan, kamu boleh message saya dan tanya. Okay, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.